Saya tak setuju mana-mana advice yang kena simpan duit. Duit kalau dia stuck, dia tak move. Kekayaan tu dia tak asing. Sebab tu very powerful orang Islam, Allah Azza wa Jalla jadikan apa tahu? Zakat wajib. Tujuan dia apa? Supaya money tu spend. Kedua, sedekah. Ini powerful untuk orang Islam. Kita dah ada sistem yang very powerful. Bagi saya inflation simple je. Duit kertas. Dia tak ada sandaran. Punca dia print, masuk dalam market. Basic asas untuk kita faham, demand and supply. So bila duit terlalu banyak dalam market, value dia jadi rendah. Sebab benda banyak, semua ada duit. Ketika corona bana, semua bisnes tak boleh run, 600 bilion masuk dalam market. Orang tak payah buat apa pun dapat duit. Semua government nak jadi hero, nak function untuk rakyat. Jadi macam-macam lah, pinjam sini, pinjam ni. So Federal Reserve print duit, semua orang pinjam. Masuk dalam market, 600 bilion, betul. So sekarang ni duit banyak dalam market. Kenapa tak pernah jadi level macam ni? Sebab tak pernah berlaku dalam sejarah dunia. Dunia berhenti dalam tempoh almost 3 tahun. So now duit banyak dalam market, value jadi kurang. Macam mana cara nak bagi dia ada value balik? Kurangkan. Cara dia naik OPR apa semua untuk dapat balik value tu. Kesan dia, orang yang miskin wind up. Faham tak? Orang miskin akan makin struggling lah. Itu kesan dia. Tapi tak ada choice. The only way memang kena bagi nilai tu naik balik. Bawa dia value. Demand and supply. Supply terlalu banyak. Demand dia, value dia jadi rendah. Untuk survive, kalau dulu dia punya effort 10, sekarang kena 100. Kebanyakan masa dia kena fokus macam nak tambah income. Kalau tak, tuan bayang orang tu income dia stagnan, tapi nilai duit semakin susut, sama dengan harga barang jadi naik. Sebenarnya bukan harga tu jadi naik. Sebenarnya nilai duit makin kecil. Macam mana nak tambah income dan macam mana nak dapatkan duit yang ada dalam market dan duit yang diprint oleh government, bank ataupun lain-lain institut lah. Kita tahu duit yang diprint tu banyak, tetapi tak dapat kepada orang susah. Yes. Maksudnya duit print tapi dia pergi kat satu tempat. Sebab tu saya tak setuju mana-mana advice yang kena simpan duit. Duit kalau dia stuck, dia tak move. Kekayaan tu dia tak asing. Sebab tu very powerful orang Islam, Allah Azza wa Jalla jadikan apa tahu? Zakat wajib. Tujuan dia apa? Supaya money tu spend. Kedua, sedekah. Ini powerful untuk orang Islam. Kita dah ada sistem yang very powerful. Tapi untuk orang yang tidak mengamalkan itu, dia akan apa tahu? Dia akan jadi suka kumpul. Kumpul ni tak okey. Jadi macam korun. Kita develop cash flow to spend the money. Sebab kalau okey, contoh kita bukan cerita pasal nak spend membazir tau. Perbuatan dia adalah spend. Okey, kalau satu orang dapat duit, dia gunakan duit itu untuk buat lagi banyak duit. Apa aktiviti tu? Spend. Betul? Contoh dia ada 100,000. Macam mana dia nak buat duit lagi daripada 100,000 ni? Itu attitude dia kena spend. So dia gunakan 100,000 ni, katalah untuk buat bisnes, venture new business ataupun invest dekat budak-budak yang business small ni. Dia invest kat budak tu, dia spend the money. So budak tu boleh start buat bisnes. So bila cash flow tercipta, aliran tunai tercipta, sama dengan terbuka peluang pekerjaan. Bila operation dia semakin meningkat, alamak dah tak boleh handle. Cash flow ada extra katakanlah 2,000, kena ambil seorang staff untuk urus ni. Jadi budak ni, Zubaidi daripada kampung ni datang, boleh kerja dapat 2,000. 2,000 ni dia boleh spend hantar kat kampung. Pergi kat bini dia. Bini dia beli susu, beli pampers kat kedai runcit. Orang yang meniaga kedai runcit dapat cash flow. Itu sepatutnya berlaku. Baru dia sihat ekonomi. Tapi apa yang berlaku? Ramailah, saya rasa ramai orang dia simpan. Itu yang tak gerak. Simpan satu dan benda ni dapat dekat orang-orang kaya yang layak dalam segi takrifan bank-bank, institusi. Orang-orang ni dia ada company besar, cash flow dia strong, apa semua. Yang tu yang dapat. Yang tu yang dapat. Sepatutnya kalau kita fikir logik siapa yang kena pinjam duit? Orang yang tak ada duit Tapi the whole system ni dia develop apa? Siapa boleh pinjam duit? Orang yang ada duit. Jadi, sesiapa yang tak faham the whole system ni akan makan dia. Dia akan berpusing dekat tempat yang sama. Dia tak keluar daripada sistem tu. Kesan tu dia kena semua. Orang yang dapat kena, orang yang tak dapat pun kena. Tapi orang yang dapat banyak duit, dia kena pun tak ada terkesan sebab dia dapat banyak. Bila harga barang ni naik, dia naik semua. Harga telur naik, bukan naik untuk B40 tak naik, tak. Semua B40 pun naik, T20 pun naik. Tetapi bila T20 harga telur naik, dia tak kisah sebab dia orang punya cash flow dia, salary dia besar. Tapi yang sakitnya bawahan.
Bagi saya, solution dia ialah kita kena bagi sebanyak mungkin exposure, skill macam mana nak develop cash flow. Terutamanya skill on the technology, media sosial. Macam mana nak make money daripada media sosial teknologi. Jadi bila ramai orang dapat knowledge, terutamanya knowledge nak make money lah, maka diorang boleh tambah income. Kena memperkasakan kerja-kerja, bagi knowledge, bagi ilmu macam mana nak make money dan sebagainya. Tak suka macam mana pun teknologi lah, tak reti internet apa semua, nak tak nak kita kena belajar. Terutamanya generasi muda lah. Memang kena maksimumkan semua ilmu-ilmu yang make money dalam internet. Bagi saya, crowd is the new money. Duit akan ikut attention. Kita bukan bank, kita bukan buat duit tuan. Semua aktiviti kalau tuan faham, macam mana kita nak ambil duit daripada poket orang lain. Itu je kerja dia. Dalam keadaan orang tu rela. Kalau dia tak rela, tu jadi curi. Sebab duit ada dalam market. Kat mana tempat berkumpul? Internet, media sosial. Hari ni orang ada pilihan. Antara aku nak pergi beli baju dekat mall ke, aku nak beli baju dekat online. Dulu tak ada pilihan. Market tu dah split. Masih ada orang pergi dekat shopping mall, beli barang ada. Tapi kalau dulu, semua orang beli dekat luar. Sekarang orang dah beli guna online. Untuk kita survive, nak tak nak, kita mesti kena ada. Dekat mana sudut pun, apa pun career kita, kita mesti kena ada pengetahuan dalam bidang online, media sosial. Macam nak make money, kena ada. Kenapa 30 tahun yang lalu susah kita nak dengar jutawan baru muncul? Sekarang kau tengok, setiap tahun dekat seluruh dunia muncul jutawan muda baru dan sebagainya. Sebab apa? Kunci dia ialah kita tahu asas meniaga ni, the more people we reach, the more chance we get. Lagi ramai orang tahu, lagi besar peluang kita dapat. Betul? Dulu, contohlah, untuk bagi tahu satu Malaysia, lama nak buat kerja tu. Masuk surat khabar ke apa benda, lama, kerja tu lama. Tapi bila ada internet, benda tu jadi pop sekejap je. Hari ni semua orang boleh tahu cerita kat seluruh Malaysia hari ni dengan pakai phone je. Nampak? Jadi macam mana kita nak fikir dengan kecanggihan untuk capai ramai orang tu, macam mana kita nak survive dalam hidup yang kompetitif ni? Show up or die.